Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sorry ganggu korang waktu-waktu macam ni. So aku faham. Kita semua masing-masing belajar pun berlainan tempat. So actually aku nak video call ni ataupun buat meeting Google Meet ni, actually aku nak apa orang kata, nak share satu benda. So actually benda ni orang kata adalah satu persoalan lah bagi aku. Sebab benda ni mungkin tak popular kan dekat negara kita, tapi bagi pendapat aku, benda ni adalah salah satu isu yang perlu kita ambil tahulah sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim. Jadi aku tahu dengan kemahiran korang kita boleh share pendapat masing-masing. Jadi aku nak kita bagi pendapat masing-masing lah. So actually benda ni mungkin tak pernah dengar. So aku nak tanya korang pernah dengar tak tentang bank susu ni? Mesti tak pernah dengar kan? So actually jadi benda ni aku ada baca lah satu artikel tentang ataupun berkenaan dengan bank susu ni. So bank susu ni actually dia ditubuhkan untuk menghimpunkan susu-susu dari kaum ibu, sama ada melalui sumbangan, ikhlas ataupun berbayar dari mereka demi menampung keperluan susu ibu masa ini ya. Jadi kemudian susu-susu yang dihimpunkan tu akan disimpan di satu tempat yang khusus. Kemudian dan disterilkan dengan menggunakan kaedah saintifik. Kemudian akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan yang mendesak daripada sebahagian bayi tertentu. Khususnya ataupun orang kata tertentu bagi bayi yang tidak mempunyai daya kekuatan dan kurang pertumbuhannya, disebabkan kelahiran yang belum mencapai umur matang. Ini orang kata bayi yang tak cukup umur lah ataupun tak cukup bulan. Jadi sebenarnya idea bank susu ni dia telah dilaksanakan di negara-negara luar ataupun negara-negara barat, dan telah mencapai kejayaan yang amat membanggakan dan menggembirakan lagi bagi masyarakat di negara tersebut. Jadi namun bagi negara-negara Islam, contohnya macam negara kita pula, sehingga kini tiada lagi keperluan ataupun perlunya adanya bank susu ni untuk mempraktikkan idea berkaitan dengan bank susu ni. So persoalan aku macam Danish kan, Danish aku dengar dia kau kan suka dengar tentang macam berita ataupun selalulah orang kata tahu mengenai isu-isu semasa yang kita tahulah masa-masa kini kan. So aku nak tahulah, ada tak ataupun pernah tak kau dengar tentang isu-isu yang berkaitan dengan bank susu ni? Okey. Aku pernah juga dengar pasal isu bank susu ni. Isu bank susu ni dia pernah juga diketengahkan oleh mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Ismail Merican pada 14 Mac 2006 dalam seminar isu-isu perubatan menurut perspektif Islam di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia, iaitu IKIM. Okey, yang aku tahu tentang bank susu ini adalah bank susu ni memang diwujudkan untuk membantu menyelesaikan masalah besar yang dihadapi oleh bayi, dan masalah besar juga dihadapi oleh ibu. Seperti mana contoh yang aku ambil adalah bayi yang lahir yang pramatang, seperti Fauzan cakap tadi, bayi yang lahir dalam keadaan pramatang yang tak cukup bulan, ibunya kekurangan susu. So bayi ni dia tak boleh nak minum susu tepung ataupun ada alahan pada susu tepung, ataupun alahan pada susu tiruan.
dia tak boleh nak minum benda tu. So bank susu ni diwujudkan juga untuk kebaikannya adalah satu lah benda tu. Contoh macam bayi ni kekurangan susu, so dia bagikan bayi ni untuk lebih sihat lah dengan susu yang dibagi. So yang keduanya untuk ibu, walaupun bayi yang dah matang, sama juga macam tadi, dia bayi yang dah matang tapi bayi ni tak boleh nak terima susu-susu lain, tak boleh terima susu macam contoh susu tepung. So bila dia minum susu macam tu, dia akan ada rasa alahan ataupun rasa yang menyebabkan penyakit lah untuk bayi. So isu yang ditimbulkan ni adalah satunya kebaikan susu, kebaikan daripada bank susu ini untuk memberi manfaat lah kepada bayi yang baru lahir. So isu yang ditimbulkan juga adalah keraguan status in identity penerima susu. So maksudnya contoh orang tu derma susu kan, so seorang ibu ni dia nak derma susu, so patutnya dia menjadi ibu susuan lah. So kita tak tahu identiti dia ni, dia ni daripada agama apa, ataupun dia ni macam mana struktur dia punya susu. So kita tak tahu identiti dia first kali. And then isu yang kedua adalah dia keraguan pada jumlah penyusuan dan kadar susu yang didermakan. Maksudnya susu yang didermakan ni adakah susu itu akan bercampur dengan susu-susu ibu yang lain ataupun susu dia sahaja. Kalau dia mendermakan susu ni dalam berapa mililiter, berapa liter, ataupun mengikut dia punya berat lah. So adakah susu tu memang susu jumlah susu tu untuk ibu itu sahaja ataupun susu tu akan dicampurkan kepada susu-susu ibu yang lain. Dan yang isu yang ketiga adalah bayi tidak mengenali ibu susuan. Contoh kalau ibu susuan ni, kita tahu dalam Islam ibu susuan ni mengikut hadis Imam Syafi'i lah kan, dia ada berkata kalau ibu susuan ni dia menyusukan, bayi ni kena minum 5 kali 5 susu. Maksudnya dalam tempoh 5 kali yang dia minum tu, 5 kali berturut-turut, so barulah dikatakan menjadi ibu susuan. So dalam hadis Imam Syafi'i, so Imam Syafi'i sedang berkata lah, bukan hadis ni, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um berkenaan dengan syak atau keraguan yang berlaku pada penyusuan. Yang hadis ni bermaksud sekiranya seseorang lelaki meragui sama ada seorang wanita telah menyusukannya sebanyak 5 kali susuan, ketika ini beliau tidak menjadi mahram kepada wanita tersebut. Begitu juga sekiranya beliau yakin bahawa 5 kali penyusuan telah berlaku, akan tetapi beliau meragui adakah ia berlaku semasa beliau berusia 2 tahun ke bawah, ketika ini mahramiah juga tidak berlaku berdasarkan pendapat rajih. Jadi dekat sini ada juga timbul isu berkenaan tidak mengenalilah ibu susuan dia. So yang pertama sekali, kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, ibu susuan ni adalah bayi tu mesti bawah umur 2 tahun ke bawah. So dekat sini kita tak tahu umur bayi tu berapa ataupun ibu susuan dia siapa ibu susuan dia. So ni juga menjadi isu yang besar juga dalam negara kita, dan dalam Islam juga menjadi isu yang terbesar. Dan tertanya-tanya lah apakah hukum dia apa semua kan. So isu yang keempat adalah terdapat masalah tidak mengetahui hubungan mahram. So yang kita tahu hubungan mahram ni adalah hubungan yang antara kita ni boleh bersentuhan ataupun boleh berkahwin ataupun tidak boleh berkahwin. So benda ni jadi satu isu juga bila kan kalau ibu susuan ni tu takut benda tu menjadi macam ada perkahwinan dengan ibu susuan walaupun dia tak kenal tu ibu dia. So ini juga boleh jadi isu yang besar juga dalam Islam. So unsur yang kelima adalah jual beli susu manusia.
seperti yang kita tahu, susu manusia ni ada ataupun dikenali susu ibu ini tidak boleh dijual atau tidak boleh dijual beli kerana hukumnya kita tahulah haram. Tapi kalau macam unsur jual beli susu ibu ni, adakah dia memang secara menderma ataupun ada kenakan sedikit bayaran atas susu yang nak diberikan itu kepada bayi tersebut lah. So itu isu yang kelima. Isu yang keenam pula, kita tanya-tanya juga apakah hukum penubuhan bank susu ibu ni. So daripada isu-isu di atas ternampaklah macam korang ada pandangan korang sendiri, ada ilmu korang sendiri. So itu je isu yang aku dapat, yang tengok dekat internet, dekat media sosial. So, ada yang boleh terangkan tentang ada pandangan ataupun pendapat masing-masing. Kalau yang ada yang boleh berikan pendapat, cuba berikan pendapat dan penyelesaian masalah benda ni. Itu sahaja. Ada yang nak? Terima kasih Danish tentang isu semasa. Jadi untuk pandangan lah kan, aku adalah baca beberapa pandangan ataupun orang kata dalam kitab. So aku adalah dengar satu pandangan ni. Actually aku ada beberapa pandangan yang aku dapat. So pandangan yang pertama yang aku dapat berkenaan dengan isu bank susu ni adalah daripada Dr. Yusof Al-Qaradawi dan juga Dr. Ahmad Ashir Basi, yang mengatakan bahawa tiada larangan dari segi syarak untuk menubuhkan bank susu ni. Bank susu ibu ini selaras dengan maksud syariah yang bertujuan untuk memelihara insan-insan yang lemah, khususnya bagi bayi yang lahir sebelum umur matang. Jadi selain itu dibolehkan juga untuk menjual susu ibu itu dengan dikiaskan perkara tersebut kepada pembayaran upah untuk sesuatu penyusuan itu. Jadi pengharaman penyusuan yang dimaksudkan ialah penyusuan seorang bayi terus dari buah dada ibu yang menyusuinya seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Laith bin Sa'ad dan Imam Ahmad melalui salah satu riwayatnya. Jadi ini kerana pengharaman penyusuan itu disyaratkan susu ibu itu semata-mata seperti yang disebut di dalam mazhab Hanafi. Jadi susu ibu tu telah bercampur dengan air atau ubat ataupun susu dari perempuan yang lain, maka ianya tidak disabitkan pengharamannya kerana pencampuran itu tidak jelas keadaan dan perihalnya. Tetapi jika pencampuran itu jelas dan terbuktinya pencampuran itu melibatkan susu dari dua wanita yang berbeza, maka tersabitlah pengharamannya. Ini adalah kerana sesuatu perkara yang syak dan ragu-ragu itu tidak akan mengharamkan sesuatu perkara yang lain, ataupun dengan maksud yang lain, tidak terangkatlah sesuatu perkara yang yakin itu jika disertai dengan syak dan ragu-ragu. So aku ada baca lagi satu. Jadi pandangan yang seterusnya yang aku dapat adalah daripada Dr. Wahbah, daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Akademi Fiqh Islam yang mengatakan diharamkan mewujudkan bank susu ibu ini berdasarkan tiadanya keperluan yang menuntut untuk menunjukkannya disebabkan adanya susu-susu alternatif yang lain. Maknanya tambahan pula ini akan meletakkan kedudukan bank susu ini di dalam perkara yang dilarang oleh syarak, disebabkan beberapa faktor lah. Jadi faktor yang pertama yang akan faktor utama iaitu akan mewujudkan hubungan mahram antara bayi yang disusui dengan keluarga ibu yang menyusuinya. Jadi hal seperti ini membuatkan ramai pihak tidak menyedari sehingga berlakunya situasi seperti seorang lelaki berkahwin dengan wanita yang disusuinya atau berkahwin dengan wanita yang menyusu dari ibu lelaki tersebut. Maka jumhur ulama dia membincang mensabitkan pengharaman tersebut apabila sampainya susu ibu ke dalam perut bayi walaupun tidak melalui buah dada ibu itu. Jadi manakala faktor yang kedua adalah kewujudan bank susu ini
akan menyebabkan penyalahgunaannya, seterusnya membawa kepada kemudaratan kepada golongan bayi ini. Jadi kesianlah. Jadi yang faktor kedua ni dia macam kesianlah kat bayi tu. Dia tak ada kenal, dia maknanya kat sini dia tak kenal siapa ibu susuan dia. Macam kita tahu pada kalau kita dengar kisah Nabi, dia ada 2 ibu susuan. Dia juga kenal siapa ibu susuan dia. Tapi kepada yang golongan yang ataupun orang kata golongan bayi yang ambil daripada bank susu tu, dia tak kenal siapa ibu susuan dia. Jadi kesianlah kat orang. Jadi faktor yang ketiga pula ataupun faktor yang terakhir adalah bank susu ini juga akan menyebabkan berkembangnya perniagaan murahan. Perniagaan murahan di mana kalangan kaum miskin yang akan berkhidmat untuk golongan-golongan yang kaya sehingga membawa kepada kesan negatif terhadap kesihatan mereka lah. Kesihatan golongan-golongan miskin ni. Jadi ini merupakan perkara yang harus kita elak ataupun kita jauhi. Jadi pandangan-pandangan yang aku dapat ni, menurut aku dia umum dan banyak lagi yang perlu dibincangkan. Jadi ada satu lagi lah persoalan aku tentang isu ini, isu bank susu ni, iaitu tentang orang kata dalil ataupun kita macam kita kalau belajar kita nak kepastian. Jadi aku tahu macam kita tahu sebab tu aku invite ataupun aku jemput Syamil. Jadi kau kan belajar mengenai Al-Quran, hadis, orang kata pakar lah kan, pakar daripada yang kita yang lain-lain mengenai Al-Quran dan hadis ni. Jadi persoalan aku nak tanya, ada ke dalil-dalil yang boleh ataupun yang berkait rapat dengan bank susu ni? Ada ke Mel? Mestilah ada, takkan tak ada pula. Memandangkan kita tengah cakap pasal isu bank susu ni kan, aku teringat lah aku pernah kaji pasal benda ni. Jadi kat sini ada 3 firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menyentuh pasal isu penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi, menunjukkan yang Islam ni menggalakkan bank susu ni ditunaikan. So yang first kali Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan yakni jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan sedemikian, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya yakni suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan yakni upah yang kamu mahu beri itu secara yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Ni baru satu ayat Quran. Yang kedua pula, Allah juga ada berfirman dalam surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan atas kelemahan,
dan menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Yang ketiga pula, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah juga berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dan telah melahirkannya dengan bersusah payah, sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. So kalau korang nak tahu, susu ibu ni makan yang paling lengkap, kiranya paling terbaik lah untuk bayi. Lepas tu ada banyak khasiat dan kualiti tinggi. Susu lembu dengan susu formula pun tak dapat nak tandingi susu ibu ni. Susu ibu berkhasiat sebab ada zat makan yang lengkap, lepas tu ada antibody yang boleh lawan penyakit, lepas tu ada enzim mudah dihadam, dan yang paling penting sekali tak ada pencemaran. Hebat kan? Lepas tu dalam Al-Quran pun dah diulang 3 kali tentang penyusuan ni bukan sia-sia, nak menunjukkan betapa pentingnya susu ibu ni untuk bayi. Al-Quran juga bagi petunjuk yang seseorang bayi tu boleh disusukan oleh wanita yang lain. Ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang aku bacakan tadi. Kalau kita baca balik kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga dapat pemakan nasihat melalui 2 orang ibu suri baginda, Suhaibah dengan Halimah As-Sa'diyah, setelah kewafatan ibunya. Jadi dalam kisah ni nak tunjukkan bahawa mendapatkan susu ibu dari pihak ketiga pun kiranya tak bertentangan dengan syarak. Sedangkan Rasulullah pun dah didik kita tentang kesan penyusuan dari wanita yang bukan ibu kandung kita sendiri. Para fuqaha dah tetapkan syarat-syarat untuk tentukan macam mana susuan tu mempunyai kesan dari sudut syarak. So bab-bab dalil ni setakat ni je lah yang aku mampu kongsikan dekat korang. So by the way kan, Syamil, aku dengar cerita lah kan. Aku dengar kau ni power bab-bab kaedah fiqh ni. So aku tertanya-tanyalah since kita cakap pasal benda ni kan. So apa kaedah fiqh yang boleh dikaitkan dengan isu bank susu ni? Okay, terima kasih kepada Syekh Syamil Ahmad kerana telah menerangkan dalil tentang isu bank kepada kami. Berdasarkan apa yang saya belajar, kaedah fiqh ini bertepatan dengan membendung kerosakan diutamakan daripada mengambil manfaat. Kaedah ini bermaksud apabila berlakunya pertembungan di antara perkara yang membawa kepada kemaslahatan dengan perkara yang membawa kemudaratan ataupun bahaya, maka pelaksanaannya hendaklah ke arah mencegah kemudaratan. Dalam hal ini, jelaslah bahawa dengan melakukan bank susu ini dapat memberikan manfaat kepada orang, tetapi ia juga terdapat kemudaratan terhadap orang yang pemberi susu dan penerima susu. Konteks kaedah tersebut dalam pelaksanaannya hendaklah dinilai oleh hakim atau mujtahid, iaitu dengan melaksanakan kemaslahatan dan menepikan kerosakan. Apa yang paling baiknya ialah dengan melaksanakan kemaslahatan dan menepikan kerosakan pada masa yang sama. Ini bersesuaian dengan hadis, sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah bererti dia membersihkan agama dan kehormatannya, dan sesiapa pula yang terlibat dengan perkara syubhah berarti dia telah terlibat dalam perkara yang haram.
Perhatian syarak dan agama lebih tegas terhadap perkara yang ditegak daripada melakukannya berbanding perkara kebaikan. Kaedah ini bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, oleh itu bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kami. Bagi hadis pula daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, apabila aku menegah kamu terhadap sesuatu, maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, maka lakukanlah ia menurut kemampuanmu. Tapi untuk pengetahuan korang semua, di antara hukum yang dikecualikan daripada kaedah ini, sebagai contoh, seseorang diizinkan untuk meninggalkan sebahagian kewajipan disebabkan ada kesulitan, seperti diizinkan solat sambil duduk dan meninggalkan puasa apabila sakit. Okey, baik Ustaz ni, boleh tak kau bagi tahu kami semua ni tentang fatwa semasa tentang bulan susu ni, supaya kami dapat lebih tahu lebih mendalam. Boleh. Yang aku tahu mengenai fatwa tentang isu bank susu ni telah dihuraikan secara panjang lebar di dalam Majlis Bayan Linnas siri ke-70 berkenaan bank susu ni. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 hingga 17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai hukum penubuhan bank susu ni. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar serta meneliti keterangan dan pandangan yang dikemukakan, muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam 5 perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan. Muzakarah juga berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu amat berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik-beradik susuan, dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pandangan ini adalah selaras dengan pandangan jumhur fuqaha bahawa seseorang bayi itu sah sebagai anak susuan sama ada melalui penyusuan secara langsung dari payudara atau penyusuan secara tidak langsung. Seterusnya, dalam membahas isu hukum bank susu, Jawatan Kuasa Fatwa akur bahawa isu ini berhubung kait dengan status mahramiah yang boleh terhasil daripada penyusuan. Oleh disebabkan itu, Jawatan Kuasa Fatwa telah meneliti beberapa pendapat ulama berkaitan isu mahramiah melalui penyusuan bank susu ini, yang mana mengikut pendapat yang tidak membenarkannya. Ia merupakan pendapat Mufti Selangor dan Majma' Fiqh. Selain itu, pendapat yang kedua, ianya membataskan keharusan pada situasi darurat. Ia merupakan pendapat Mufti Wilayah Persekutuan, dan pendapat yang ketiga yang mana membenarkan pendermaan susu serta penubuhan bank susu secara mutlak. Ianya merupakan pendapat daripada beberapa ulama. Dan ada satu soalan yang aku pernah baca, yang mana pihak hospital di Singapura pernah menanyakan soalan berkenaan, adakah dibolehkan bayi pramatang memanfaatkan susu yang diproses dari bank susu? Jawatan Kuasa Fatwa berpandangan bahawa ia merupakan satu kesukaran yang besar yang menimbulkan hajah atau keperluan bagi bayi-bayi sedemikian. Untuk itu, fatwa berpandangan bahawa perancangan penubuhan bank susu adalah inisiatif yang selari dengan objektif syariah, yang antaranya menitik beratkan pemeliharaan nyawa insan. Seterusnya, Jawatan Kuasa Fatwa memutuskan bahawa bayi pramatang daripada keluarga Muslim di Singapura boleh memanfaatkan susu yang diproses bank susu tersebut. Okey, baik Syamil Amal.
berdasarkan apa yang kita orang bincangkan, apa yang kau dapat simpulkan daripada semua ni? So, berdasarkan poin-poin yang kita kongsikan tadi kan, apa yang aku dapat simpulkan kat sini, cadangan nak wujudkan bank susu ibu tu satu cadangan hebat, tapi dia perlukan penambahbaikan yang lebih mendalam and berhati-hatilah. Bak kata pepatah, menarik rambut di dalam tepung. Keperluan yang baik-baik tak diabaikan macam tu je. Lepas tu masalah umum pun tetap terpelihara. Andai katalah kan, kalau keadaan hari ni terdesak and susu ibu diperlukan oleh bayi-bayi kat Malaysia ni kan, ada beberapa cadangan yang aku rasa patut dipertimbangkan. Cadangan pertama, tubuhkan tabung susu ibu kat hospital-hospital dengan mengambil kira aspek-aspek tertentu. Contohnya, ibu-ibu yang nak demakan susu ni dia kena buat pemeriksaan kesihatan sebelum nak menjalankan proses derma tu. Cuma ibu yang bebas daripada penyakit berbahaya atau penyakit berjangkit atas nasihat pengamal perubatan yang boleh derma susu. Lepas tu cadangan kedua pula, untuk keluar daripada masalah pencampuran nasab ni, susu ibu daripada penerima yang ramai diproses menjadi satu produk baru yang mana sifat dia dah berubah dengan menggunakan teknologi moden, tetapi kualitinya masih hampir-hampir sama dengan susu ibu yang asli. So aku rasa tu je lah kot yang aku dapat simpulkan kat sini. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Ana. Terima kasih kepada Muhammad Danish, Cik Hanif, Muhammad Syamil, Sheikh Syamil, Amal. Jadi aku nak terima kasih korang lah kerana korang semua sudi untuk join. Orang kata apa, join dalam meeting, di mana meeting ni bukanlah sekadar meeting kosong. Di mana meeting ini juga merupakan, boleh dijadikan sebagai majlis ilmu, majlis yang diturunkan rahmat Allah SWT, majlis yang di mana malaikat-malaikat mendoakan kepada Allah supaya orang yang ada dalam perhimpunan ataupun orang yang ada dalam majlis-majlis tersebut diampunkan dosanya. Jadi aku mendoakanlah, aku sebagai sahabat-sahabat korang, aku mendoakan setiap seorang daripada kita berjaya, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Jadi maaf lagi sekali kerana mengganggu masa korang. Jadi terima kasih kepada korang semua kerana telah memberikan satu pandangan ataupun memberikan pandangan-pandangan yang hebat. Jadi aku ucapkan terima kasih. Jadi insyaAllah semoga kita semua dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.